Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5. Bab 3, kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Di bawah tajuk kecilnya, Johor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Sebelum cikgu mengajar, seperti biasa, diminta guru-guru dan pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, Johor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1895. Apa nama Sultan yang perkenalkan Undang-Undang Tubuh Johor? Sultan Abu Bakar. Dia mengandungi 3 perkara. Yang pertama, pewaris Sultan ataupun pewaris tahta. Yang kedua, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. Ya, orang Melayu, rakyat Johor. Yang ketiga, Islam sebagai agama negeri. Jadi formula untuk kandungan Undang-Undang Tubuh Johor adalah waris sudin malu salam. Ya, waris sudin ni malu sungguh nak salam dengan orang. Pasal apa tak tahulah. Okey, tengok penerangan. Waris merujuk pada waris juga. Sudin merujuk pada sultan. Persamaan pada huruf SU di depan. Malu merujuk pada Melayu. Persamaan pada huruf M dengan U di belakang. Malu, Melayu. Salam merujuk pada Islam. Persamaan pada sebutan lam di belakang. Salam, Islam. Jadi waris sudin, malu, salam. Waris tu apa? Waris sudin tu apa? Waris sultan. Malu tu apa? Melayu, rakyat Johor. Salam tu adalah Islam, agama negeri. Okey, tengok, diasaskan mengikut perlembagaan barat. Ya, Sultan Abu Bakar ni dia membuat perlembagaan ni berasaskan daripada perlembagaan negara mana? Negara di barat. Tujuannya adalah untuk membentuk kerajaan demokrasi bagi menggantikan raja berkuasa mutlak. Nak bentuk kerajaan demokrasi. Yang kedua, memantapkan sistem pentadbiran. Ya, sudah tentulah undang-undang diperkenalkan ianya adalah untuk pentadbiran. Jadi nak memantapkan lagi pentadbiran kena ada perlembagaan atau undang-undang. Di Malaysia ada undang-undang tak? Ya, ada. Disebabkan ada undang-undang, ada perlembagaan, jadi pentadbiran kita akan menjadi bertambah mantap. Dan yang ketiga, menghalang British menguasai negeri Johor. Dia berkaitan dengan kedaulatan Johor. Jadi ada beberapa sebab Sultan Abu Bakar memperkenalkan. Ada 3 sebab yang utama. Yang pertama, mewujudkan kerajaan demokrasi. Yang kedua, memantapkan sistem pentadbiran. Dan yang ketiga, menghalang British menguasai Johor. Okey, kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Yang pertama, syarat menjadi seorang raja atau sultan. Nak jadi raja, mestilah yang pertama waris sultan. Yang kedua, Melayu. Yang ketiga, Islam, beragama Islam. Dan yang keempat, mestilah seorang lelaki. Dia punya formula syarat menjadi seorang raja, waris sudin, malu, salam, lelaki. Kalau isi kandungan tadi ada 3. Waris sudin, malu, salam. Isi kandungan Undang-Undang Tubuh Johor semua ada 3 je. Waris sudin, malu, salam. Waris sudin itu adalah waris sultan. Malu itu adalah Melayu. Salam tu adalah Islam. Kalau syarat-syarat menjadi raja, formula dia waris sudin, malu, salam dengan siapa? Salam, lelaki. Tengok penerangan. Waris merujuk waris juga. Sudin merujuk pada sultan persamaan pada huruf SU di depan. Malu merujuk pada Melayu. Salam, Islam. Lelaki, lelaki juga. Jadi waris sudin, malu, salam dengan siapa? Malu, salam dengan lelaki. Okey, dalam negeri, jawatan yang paling penting selain raja siapa dia? Menteri Besar. Menteri Besar dipilih raja. Menteri Besar dibantu oleh siapa? Naib Menteri Besar. Naib Menteri Besar dipilih oleh Jemaah Menteri dengan perkenan raja-raja. Raja, Menteri Besar dan Jemaah Pangkuan Negeri dilarang menyerah negeri pada kuasa lain. Raja semua menteri. Menteri Besar kan, Naib Menteri Besar kan, dan Jemaah Pangkuan Negeri tak boleh serah negeri pada kuasa lain. Okey, tengok seterusnya. Majlis Mesyuarat Kerajaan terbahagi pada 2, iaitu Majlis Negeri dengan Jemaah Menteri. Ingatlah, Majlis Mesyuarat Kerajaan terbahagi dua apa? Terbahagi 2, iaitu Majlis Negeri dengan Jemaah Menteri. Tengok Majlis Negeri tu. Majlis Negeri berkuasa dalam bidang perundangan. Kalau Majlis Negeri perundangan, Jemaah Menteri berkuasa dalam bidang perlaksanaan. Ya, sebab tu semua undang-undang siapa yang laksana? Menteri-menteri yang laksana. Siapa yang buat undang-undang? Majlis Negeri yang buat. Okey, tengok, Majlis Negeri dipengerusikan oleh MB yang memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua. Siapa pengerusi Majlis Negeri? MB. Fungsi Majlis Negeri membantu raja dan Jemaah Menteri mentadbir negeri dan juga rakyat. Ya, dia tadbir dua-dua. Negeri dia tadbir, rakyat boleh tadbir. Macam mana dia boleh tadbir dua-dua? Sebab dia buat undang-undang untuk semua pihak. Tak kira negeri ke, rakyat ke, semua boleh guna undang-undang.
Ada tak undang-undang untuk rakyat? Ada. Ada tak undang-undang untuk negeri? Ya, ada. Contoh, dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Undang-undang untuk rakyat ada tak? Ya, undang-undang untuk rakyat berlambak-lambak undang-undang. Seperti mencuri dipotong tangan dan lain-lain. Okey, tengok jemaah menteri pula. Jemaah menteri terdiri daripada 8 hingga 12 orang pegawai kanan kerajaan yang menjadi ahli majlis negeri. Ya, mereka ni juga adalah ahli majlis negeri dan mereka boleh buat undang-undang. Dan undang-undang yang mereka buat, mereka lah yang akan laksanakan kerana mereka tergolong dalam jemaah menteri pelaksanaan. Ya, kuasa pelaksanaan. Tengok, persidangan sebulan sekali atau bila-bila masa diminta oleh raja, menteri besar atau naib menteri besar atau 3 orang jemaah menteri. Ya, persidangan mereka berapa kali sebulan? Sekali je sebulan. Ataupun bila-bila masa saja diminta oleh raja, menteri besar, naib menteri besar ataupun sekurang-kurangnya 3 orang jemaah menteri. Tengok, di Johor syarat menjadi menteri ada 4 semuanya. Yang pertama, mestilah rakyat Johor. Rakyat negeri lain boleh tak? Tak boleh. Ya, negeri Johor, rakyat Johor sahaja. Yang kedua, Melayu. Yang ketiga, agama Islam. Dan yang keempat, taat pada sultan, iaitu mengadakan upacara sumpah setia kepada sultan. Mesti taat pada sultan. Jadi dia punya formula untuk syarat menjadi menteri: rahmah, malu, salam, tangan, sudin. Rahmah nah, bukan rakyat. Ubah rakyat tu kepada rahmah. Yang mana buat nota ubah rakyat tu kepada nama rahmah. Rahmah, malu, salam, tangan siapa? Tangan sudin. Tengok pernah dengan formula. Rahmah merujuk pada rakyat, malu adalah Melayu, salam adalah Islam, tangan merujuk pada taat, persamaan pada huruf TA di depan. Tangan, taat. Sudin merujuk pada sultan. Jadi rahmah, malu, salam, tangan, sudin. Wah, malunya rahmah ni bagus betul. Ni antara ciri-ciri wanita terakhir yang menjadi idaman lelaki. Sebab dia seorang yang pemalu. Jadi cikgu ulang balik nam. Majlis Mesyuarat Kerajaan tu bagi dua apa? Dua. Majlis Negeri dengan Jemaah Menteri. Majlis Negeri berkuasa dalam bidang perundangan. Jemaah Menteri pelaksanaan. Majlis Negeri dipengerusikan oleh MB. Fungsinya membantu Raja dan Jemaah Menteri dalam bidang pentadbiran untuk rakyat dan juga negeri. Manakala Jemaah Menteri pula terdiri daripada 8 hingga 12 orang pegawai kanan kerajaan yang juga menjadi ahli majlis negeri. Mereka bersidang sekali sebulan atau bila-bila masa diminta oleh raja, menteri besar, naib menteri besar atau sekurang-kurangnya 3 orang ahli jemaah menteri. Syarat menjadi menteri ialah formulanya rahmah, malu, salam, tangan, sudin. Rahmah tu apa? Rakyat Johor. Malu, Melayu. Salam, Islam. Tangan, sudin, taat pada sultan. Okey, tengok analisis kekerapan bab 3 untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Yang warna merah tu SPM sebenar, yang warna kuning tu SPM ulangan. Tengok yang SPM sebenar warna merah tu. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik, 2014 tak naik, 2015 tak naik, 2016 naik, 2017 naik balik. 2018 tak naik, 2019 naik, 2020 ya berkemungkinan akan naik. Tengok 3 tahun sebelum ni, 2016, 17 naik kan? 2 tahun naik berturut-turut. 2018 tak naik, 2019 naik, 2020 berkemungkinan akan naik. Tengok ya SPM ulangan pada warna kuning. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan tak naik, 2017 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan tak naik, 2020 mungkin juga naik. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. Cikgu ulang balik dia punya trend lah. Naik, tak naik, tak naik, naik, tak naik, tak naik, 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 tak naik, naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 3. Okey, seterusnya kita tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 bagi tajuk kita belajar tadi, iaitu Undang-Undang Tubuh Johor. Setakat ni baru sekali je ditanya, iaitu tahun 2016. Jadi tolong bagi perhatian untuk tajuk ni sebab dah lama dah ditanya, 2016 lah ni dah 2020 dah. Dah 4 tahun dah selang. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ini, iaitu Undang-Undang Tubuh Johor. Okey, tengok contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita tengok satu persatu. Tengok A dulu. A, soalannya nyatakan bidang kuasa yang dipegang oleh badan berikut. Apa kehendak soalan? Bidang kuasa. Okey, tengok. Satu Roma Majlis Negeri. Apa bidang kuasanya? Kuasa dalam bidang perundangan. Yang kedua, Jemaah Menteri. Apa bidang kuasanya? Pelaksanaan. Ya, untuk soalan yang ada satu Roma, dua Roma, pecahan macam ni, jawab terus je. Majlis Negeri, perundangan, Jemaah Menteri, pelaksanaan. Kalau tak ada satu Roman, dua Roman bagi soalan struktur, yang tak ada satu Roman, dua Roman di ruangan jawapan kena buat ayat. Okey, tengok soalan B.
Dia punya soalan, nyatakan syarat untuk menjadi raja mengikut undang-undang tubuh kerajaan Johor. Apa kehendak soalan? Syarat-syarat menjadi raja. Ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formula dah? Warisuddin malu salam lelaki. Apa malunya Warisuddin? Ya, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Syarat-syarat untuk menjadi raja mengikut undang-undang tubuh kerajaan Johor ialah Warisuddin tu apa? Ialah mestilah waris sultan yang memerintah, titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajar adalah guna number. Jadi start dengan number. Kedua, koma. Warisuddin malu tu apa? Orang Melayu, titik. Lepas kedua, ketiga. Salam tu apa? Beragama Islam, titik. Lepas ketiga, keempat. Lelaki adalah seorang lelaki, pandainya. Okey, tengok soalan C yang terakhir. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perlembagaan bertulis kepada sesebuah kerajaan? Apa kehendak soalan? Kepentingan perlembagaan bertulis. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Kepentingan perlembagaan bertulis kepada sebuah kerajaan ialah menghalang British meluaskan kuasanya, titik. Penanda wacana cikgu ajar adalah guna number. Jadi start dengan kedua, koma. Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan, titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Mengekalkan kedaulatan negeri, titik. Lepas ketiga, keempat, koma. Menjamin kestabilan negara, titik. Ada lagi tak jawapan lain nak tambah? Ya, boleh. Ada lagi jawapan lain. Untuk sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Ya, bagi je lebih berapa pun. Yang penting keluar periksa dalam keadaan nak was-was ke puas-puas. Ya, kalau puas-puas, bagi jawapan lebih. Tengok lepas keempat, kelima. Apa lagi kepentingan perlembagaan bertulis? Kelima, menjamin keadilan kepada rakyat. Ya, bagus, titik. Selain menjamin keadilan, rakyat juga akan taat setia. Lepas kelima, keenam, menjamin taat setia rakyat pada negara. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi video-video yang lain. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.